tuan-tuan bergegar penduduk langit, turun para malaikat. Ya Rasulullah, kami dengar, kami lihat apa yang orang Taif buat pada Tuan. Wahai Rasulullah, ketahuilah bahawa kami para malaikat telah siap sedia menguasai gunung ganang di sekitar kampung Taif. Kau perintahkan saja untuk kami lagakan kampung Taif ini dengan gunung ganang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan taufik dan hidayah daripada Allah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua pada malam ini dalam keadaan hati kita ingat kepada kekasih Allah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah saya cuba tak ambil masa yang panjang. Saya yakin tuan-tuan semua macam dah lapar, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Nabi SAW, orang yang paling memahami, manusia yang paling memahami keadaan umat. Satu ketika Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berada dalam kelaparan. Sahabat Nabi di musim lapar, tuan-tuan. Maka Abu Hurairah dicuba ikhtiar, dicari jalan, makanan tak ada. Dia keluar daripada rumah dia, duduk tepi jalan. Yang mana jalan itu kebiasaannya orang-orang besar, lalu orang kaya, orang ada duit sikit. Dengan harapan ada orang tanya dia boleh sedikit bantuan, ikhtiar. Bila dia duduk di situ, lalu sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar orang yang senang. Sembang dengan Abu Bakar, saya tanya khabar berita. Niat Abu Hurairah, moga-moga Abu Bakar ajak sembang lama, ajak ke rumah, jemput makan. Tapi Abu Bakar dia macam buat, macam tak faham, bukan tak faham, mungkin tak ingat. Abu Bakar pun pergi beredar macam tu saja. Hati Abu Hurairah rasa tak ada orang ke ajak sembang. Lepak mamak sekejap kok. Datang pula, lalu pula Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sembang dengan Sayyidina Umar. Hati Abu Hurairah dengan harapan macam biasa. Ajak sembang, ajak lepak kedai, boleh makan sikit pun tak apa. Tapi dia tak cerita, dia berharap begitu. Umar pun berlalu macam tu saja, tak pelawak, biasa pelawak. Yang terakhir lalu bagi Nabi SAW. Lalu depan Rasulullah, lalu depan Abu Hurairah. Rasulullah tengok Abu Hurairah. Abu Hurairah tengok Rasulullah. Rasulullah senyum. Rasulullah faham apa yang Abu Hurairah nak. Rasulullah faham keadaan umat. Tuan-tuan, mana nak dapat macam ni punya sahabat? Tuan-tuan pernah mengalami keadaan duduk di asrama belajar, dulu makan tak ada. Tengok seorang kawan pun macam tak faham. Kita duduk tanya dia sedap tak, sedap tak. Maka macam Allah Subhanahu Nabi SAW orang faham, Nabi senyum. Tak sempat sembang lagi, Nabi senyum, Nabi ajak Abu Hurairah datang rumah. Maka Allahumma salli ala Muhammad, Nabi ada secawan susu. Kalau kongsi 2 orang mungkin cukup, tapi Nabi kata panggil ahli sufah, orang yang susah. Berapa ramai yang kamu boleh panggil? Abu Hurairah dalam hati kata, ni tak cukup ni. Satu cawan susu panggil berapa ramai orang kampung suruh datang rumah minum. Tapi taat punya pasal dia dengar kata Rasulullah, Abu Hurairah pun pergi panggil satu kampung datang. Rasulullah SAW suruh bagi minum, seteguk seorang minum seorang. Pusing cawan yang sama, air itu masih ada lagi. Susu tu. Abu Hurairah sangka air ni dah habis, ni tak cukup lah ni. Berapa ramai orang. Bila tengok Abu Hurairah minum, maka Nabi minum dalam keadaan mereka senang hati. Ini Rasulullah SAW. Saya baca kisah ni sebelum tidur. Dia rasa sedih, mata Allah baca dengan rumah kita, dengan ahliah kita buat ta'lim sebelum tidur. Kisah yang simple tapi kita dapat tengok akhlak Rasulullah SAW. Begitu memahami keadaan para sahabat Nabi. Syukur pada Allah berkat pengorbanan Nabi kita semua boleh hadir pada malam ni. Nabi SAW kelahiran baginda membawa rahmat untuk sekalian alam.
Siapa yang melihat Rasulullah pasti orang senang dengan dia. Nabi disenangi orang ramai. Sebab Nabi orangnya handsome, orangnya cerdik, orangnya bersih. Orang kesian tengok budak ni, lahirnya ayahnya tiada, Abdullah meninggal dunia dalam ketika Nabi dalam kandungan. Orang kesian kepada budak yang namanya Muhammad bin Abdullah daripada kecil. Usia 6 tahun, mak meninggal dunia, Aminah, Allah ambil. Orang senang hati dengan Nabi SAW sehingga kan mereka bagi Nabi gelaran Al-Amin, orang yang paling amanah, yang dipercayai. Tapi kehidupan Nabi segala-galanya berubah semenjak Nabi mula berdiri di atas Bukit Safa. Ketika mana Nabi mengumpulkan semua kaum kerabat, Nabi panggil dengan panggilan jihad. Panggilan ni mana-mana rumah dengar wajib keluar rumah, walaupun kena lompat pagar ke keluar kot tingkap, semua keluar rumah. Sebab tahu ni panggilan digunakan untuk berperang. Bila berkumpul di Bukit Safa, tengok yang berdiri tu budak Al-Amin, Nabi SAW. Lagi orang nak dengar apa kata Rasulullah. Wahai Muhammad, kenapa kumpulkan kami semua? Maka kata Rasulullah, sekiranya aku kabarkan kepada kalian semua bahawa di bukit ini ada bala tentera berkuda yang akan datang menyerang kalian semua, adakah kamu semua percaya? Tuan-tuan dan mata Allah, pada waktu itu semua orang terdiam. Macam tuan-tuan terdiam malam ini. Terdiam semua. Tapi mereka diam, mereka khusyuk. Boleh jadi tuan-tuan pun diam, khusyuk kan? Ketika Nabi kata begitu, dan mata Allah Subhanahu Wa Taala, mereka kata, wahai Muhammad, kami percaya engkau Al-Amin. Betul, ke belakang bukit ada tentera. Nabi buat macam ni sebab Nabi nak keyakinan sama ada Al-Amin tu dalam hati mereka betul tak 100%. Nabi tak mau 99%, Nabi nak 100%. Betul tak mereka percaya kepada Rasulullah? Bila semua kata percaya, Nabi mula cerita hal sebenar. Sekiranya aku kabarkan kepada kalian semua bahawa aku menerima wahyu daripada Allah, akulah Rasulullah. Sesiapa yang ikut kepadaku akan dimasukkan ke dalam syurga. Sesiapa yang ingkar perintah aku akan dimasukkan ke dalam neraka. Adakah kalian semua percaya? Mereka semua terdiam. Diam, khusyuk. Mereka semua nak dengar lagi dan lagi Nabi bercakap. Sebab selama tempoh 600 tahun semenjak Nabi Isa AS diangkat, tempoh nak dilahirkan Rasulullah 600 tahun. Sepanjang tempoh itu tak ada langsung ada ustaz cerita pasal Allah. 600 tahun hati punya keras, tak pernah dengar cerita pasal Allah. Tiba-tiba Nabi berdiri cerita pasal Allah, cakapnya sedap. Hati yang 600 tahun punya keras seakan-akan ada air yang mengalir. Mereka khusyuk dengar. Mereka rasa terharu dengan Nabi cerita pasal Allah. Tetapi siapakah orang yang membatalkan khusyuk para jemaah? Itulah pak saudara Nabi Abu Lahab. Ketika semua jemaah tengah diam khusyuk dengar, tiba-tiba mereka terdengar satu makian, celaka. Kalau tuan-tuan tengah khusyuk macam ni, tiba-tiba ada orang jerit celaka, agak-agak tuan-tuan apa cerita? Sedar tuan-tuan, segar terus. Terkejut mereka, siapa maki Muhammad? Selama Muhammad hidup 43 tahun tak pernah dengar Muhammad dimaki. Bila cari punya cari bukannya orang jauh. Keluarga Nabi juga, pak saudara Nabi Abu Lahab, semua terdiam. Mereka jadi bingung, tak tahu macam mana nak jawab. Tak ada siapa bila Rasulullah, lantas Allah sendiri bila Nabi. Allah kata kepada Abu Lahab, tabat yada abi lahabi wa tab. Celaka ke atas kedua tangan Abu Lahab. Orang yang hina Rasulullah, Allah pasti hina dia balik. Hari ni ramai orang buat video tunjuk dia sedang hina Rasulullah. Orang yang menghina Nabi, Allah pasti akan hina dia semua. Semenjak itu kehidupan Nabi mula berubah. Yang dulu kata bagus Muhammad, Al-Amin Muhammad, hebatlah kamu Muhammad, semua berubah ke jadi majnun, gila, penipu dan sebagainya. Nabi mula disusahkan. Sehingga kan kata Munir Al-Aziz radhiyallahu anhu, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jahiliyah. Aku nampak Nabi waktu kami dulu di zaman jahiliyah.
Nabi di musim haji, kemah banyak dipacakkan, maka Nabi akan ambil peluang untuk sampaikan dakwah. Nabi masuk satu kemah hanya nak ucapkan ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucaplah kamu la ilaha illallah, kamu pasti akan berjaya. Apa orang balas pada Rasulullah? Wa minhum man tafala fi wajhihi, sebahagian daripada mereka ludah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Nabi, aku nampak Nabi masuk satu kemah, tak lain kemudian Nabi tercampak keluar kemah. Nabi masuk kemah yang lain, tak lama kemudian berguling-guling Nabi keluar kemah. Hanya nak pujuk manusia, wahai manusia, baliklah pada Allah, baliklah pada Allah. Apabila Nabi tengah sembahyang depan Kaabah, orang buat permainan, pertandingan, siapa dia yang berani ambil perut unta diletak di atas kepala Muhammad bila dia sedang sujud. Siapa buat macam ni, dia dapat upah. Berebut orang nak buat, nak angkat perut unta ni seorang tak boleh. Kena usung. Kita herai korban dan mata Allah, angkat perut unta suruh cuci, kena pakai tu apa pengelong penolak tu, itu pun jatuh juga dalam mata Allah. Tapi mereka angkat perut unta diletak di atas kepala Nabi. Beratnya perut unta ni menyebabkan Nabi tak boleh angkat kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lama Nabi sujud. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Apabila mata Allah sehinggakan orang-orang Quraisy cuba nak hentikan dakwah Rasulullah, pujuk Abu Talib. Abu Talib pujuk Rasulullah, anak saudaraku, kaum kerabat kita semua dah jumpa. Mereka bincang tentang agama yang kamu bawa ni. Aku risau tentang keselamatan kamu. Hentikanlah dakwah kamu. Maka kata Rasulullah SAW, wahai pakcik, adakah kamu sudah selesai? Boleh saya bercakap? Maka kata Rasulullah, sekiranya mereka mampu meletakkan matahari di sebelah tangan kanan aku, mampu meletakkan bulan di tangan kiri aku, untuk aku tinggalkan agama ni, aku takkan tinggalkan walaupun sekelip mata. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawalah apa dia pun, pekerjaan yang gajinya tinggi sekalipun, untuk menangguhkan semayang pun, orang-orang yang cinta pada Rasulullah, dia tak akan biar, dia tak akan tewas dengan tawaran-tawaran dunia. Maka mata Allah Subhanahu wa taala, bila Nabi penat berdakwah, Nabi balik ke rumah. Dalam rumah hanya ada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Sayyidina Khadijah. Khadijah bangun nak sambut Rasulullah. Nabi depan pintu Nabi bagi syarat, tak apa, duduk. Bila Siti Khadijah duduk, isteri dipanggil, bang, di sini bang. Ini si soleh tuan-tuan. Isteri panggil, bang, di sini baring, letak kepala di atas ribaan. Kalau isteri kita buat macam ni, Masya Allah, ni sunnah keluarga Rasulullah. Ini kita, Masya Allah, suami balik kerja depan pintu, setengah jam berdiri soal siasat. Sebab niktai disengit saja. Masya Allah Subhanahu Wa Taala. Butang cuma terbuka satu di soal siasat. Tapi isteri Rasulullah panggil Nabi. Baring dia ni. Nabi letak kepala Rasulullah di atas ribaan. Nabi tertidur sebab penat. Balik kerja bukan cari duit. Balik bawa lepas kena maki, kena balik pasi, kena marah dengan orang. Suami ni penat. Bila Nabi tertidur, isteri ni tengok kepala suami dia duk belai-belai wajah suami dia, tanpa sedar isteri dia menangis. Isteri mana tak menangis tengok suami ni. Tamata Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Muhammad. Ayah saya pernah balik kerja dulu. Balik kerja ayah saya menangis. Dia menangis. Bila tanya kenapa? Baru dapat gaji tuan-tuan. Baru dapat gaji. Keluarkan semua lah. Mungkin zaman dia tu kena keluarkan semua. Mata Allah keluarkan semua. Mungkin ataupun bos dia bagi cash. Kena umpak. Habis semua. Masya Allah. Ayah saya pertama kali menangis. Saya tengok. Sedih. Mata Allah Subhanahu Wa Taala ni Rasulullah. Dia anaya orang. Isteri pun menangis. Maka bila isteri Khadijah menangis, tanpa sedar air mata Khadijah jatuh mengalir terkena pipi Rasulullah SAW. Nabi pun terjaga. Nabi tengok isteri menangis. Nabi tanya, wahai Khadijah, kenapa kau menangis? Adakah kau menyesal sebab kau bersuamikan aku Muhammad? Dulu engkau orang hartawan. Dulu engkau orang bangsawan. Dulu kau ramai kawan. Tapi bila kau kahwin dengan aku yang namanya Muhammad,
harta kau telah kau habiskan, pangkat engkau telah kau korbankan, kaum kerabat kamu lari daripada kamu. Adakah sekarang kau mula rasa menyesal? Kata isteri, ya Rasulullah, aku menangis bukan kerana hartaku yang telah aku habiskan, bukanlah kerana kaum kerabat aku yang lari daripada aku, bukanlah kerana pangkat aku yang telah hilang daripada aku, tapi aku menangis kerana pada waktu ni aku sudah tak ada apa-apa lagi aku boleh korbankan untuk kamu. Sedangkan agama ni masih lagi belum selesai. Kalau kata isteri, ya Rasulullah, peganglah kata-kataku ini. Sekiranya aku sudah meninggal dunia nanti, dan engkau nak sebarkan agama ini, lalu engkau nak seberangi sungai, engkau nak seberangi lautan, engkau tidak ada sampan, engkau tidak ada jambatan, kau pergilah ke kubur aku. Galilah kubur aku, ambil tulang berulang aku, lalu kau ikat, jadikan sampan, jadikan jabatan, supaya kau boleh seberang, supaya agama boleh sampai. Nabi dengar macam ni, menangis Rasulullah. Lalu isteri ini menangis. Suami isteri berpelukan menangis, fikirkan agama. Hari ini kita pernah suami isteri duduk ruang tamu, menangis fikirkan agama. Bukan fikirkan perut, bukan fikirkan anak, fikir umat di luar sana. Kenapa hari ni orang jauh? Kenapa hari ni anak-anak muda dah tak nampak di surau masjid? Kata Allah, takut datang surau masjid. Bahkan hari ni ada orang tua yang masih lagi takut datang surau masjid sebab alasannya COVID. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menangis fikirkan agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi ada dua tempat bergantungan, Abu Talib dengan Siti Khadijah. Allah ambil Abu Talib. 3 bulan kemudian Allah ambil pula isteri dia, Siti Khadijah. Hilang, patah 2 sayap Rasulullah, hati dia sedih. Kesedihan hati belum hilang, Allah perintahkan pula Nabi pergi di Taif. Di Taif Nabi tak disambut dengan baik. Tuan-tuan semua tahu, Nabi tidaklah disambut dengan qala'al badru alaina, tapi Nabi dicaci. Budak-budak baling batu kepada Rasulullah. Mereka arah Taif ditutup semua jalan keluar daripada kampung Taif. Tidak ada jalan keluar melainkan satu laluan saja mereka buka. Dia kata, wahai Muhammad, kau nak keluar? Ni, laluan. Bila tengok laluan ni, rupa-rupanya orang kampung sudah beratur kanan dan kiri jalan. Nabi tahu laluan ini bukan untuk menaburkan bunga, bukan untuk memberi wangian, bukan untuk ucapkan selamat tinggal, tapi laluan ini untuk menyakiti Rasulullah. Tapi Nabi teguhkan hati, kalau Nabi tak keluar pada kampung Taif, bagaimana umat di luar sana? Nabi mula berjalan, pelan-pelan Nabi jalan. Sampai ke barisan pertama, pemuda belah kanan menggenggam tangan yang kuat, menumbuk wajah Nabi SAW. Nabi terpelanting ke sebelah kiri. Rupa-rupanya orang belah kiri dah standby dengan tumbukan yang kuat, tumbuk wajah Rasulullah. Nabi terpelanting belah kanan. Di lambung Nabi belah kiri, bila Nabi ditendang jatuh ke tanah, ramai-ramai pangkat angkat Rasulullah. Angkat ni bukan nak bersihkan debu pada pakaian, angkat ni nak sambung pukul. Sebab kabilah Taif bagi syarat, nak pukul boleh, jangan sampai mati. Kalau Muhammad mati, kita kena berurusan dengan kabilah dia di Mekah, susah kita nanti. Mereka bully Rasulullah, seksa hidup-hidup. Sehinggalah Nabi keluar daripada barisan itu dalam keadaan lemah lulai Rasulullah. Darah Nabi bertatung atas kasut Rasulullah. Nabi toleh ke kampung Taif, Nabi menangis. Nabi mula angkat tangan, Nabi kata, ya Allah, hamba mengadu kelemahan hamba dalam berdakwah, maaflah. Ya Allah, kepada siapa engkau hantarku ini, ya Allah? Adakah kepada orang yang memang nak hinakan aku? Kalaulah dengan cara dipukul macam ni, dihina macam ni, menyebabkan kau redha, aku terima, ya Allah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah dengan cara diambil mak ayah, diambil atuk, diambil pak saudara, diambil isteri, dihantar pula di Taif, dipukul pula di Taif. Kalau semua ni menyebabkan Allah redha, tak apa, aku terima, ya Allah, janji kau suka dengan aku. Tuan-tuan, bergegar penduduk langit, turun para malaikat. Ya Rasulullah, kami dengar, kami lihat apa yang orang Taif buat pada Tuan. Wahai Rasulullah, ketahuilah bahawa kami para malaikat telah siap sedia menguasai gunung ganang di sekitar kampung Taif. Kau perintahkan saja untuk kami lagakan kampung Taif ini dengan gunung ganang. Tapi kata Rasulullah pun dia, jangan. Aku yakin walaupun hari ini mereka tak terima dakwahku, tapi aku yakin akan datang daripada zuriat mereka
akan lahir daripada keturunan mereka orang yang akan ambil agama. Ini Rasulullah. Allah uji macam-macam. Allah bagi Nabi ditawarkan untuk balas dendam, tapi Nabi memilih untuk bersabar. Ini kekasih Allah nak ajarkan kepada kita pada perjuangan nak dekat dengan Allah ni bukannya mudah. Kalau hari ni kita rasa kita dah jaga sembahyang, kita rasa kita ni orang soleh, saya Quran dah hafal, saya dah zikir, saya dah buat itu, saya dah buat ini, tapi kita hidup tak mau disentuh, tak mau diuji, tuan-tuan silap besar. Kalau kita rasa saya orang dah jaga amal, saya dah baca Quran, saya dah hijrah, saya dah tak buat dosa dulu, tapi hidup tak mau disentuh, tak mau diuji, itu satu silap besar. Sedangkan kekasih Allah, Allah izinkan musuh menumbuk Nabi SAW. Tapi kita orang baru tegur, Pak Haji, wuduk tu kena betulkan sikit, gosok sikit tumit, kita dah melenting. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baginda Nabi SAW kata Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi ditawarkan untuk balas dendam tapi dia. Kata ulama nama Allah, para rasul di mata Allah, Allah kurniakan kepada mereka satu doa mustajab. Yang mana kalau mereka gunakan doa ini, nescaya jalan. Dia tak loading, tak tunggu lama, jalan terus. Tapi rasul-rasul semuanya telah menggunakan doa itu kerana kecewa dengan umat. Ada yang dilanda banjir, ada yang terbalik bumi dan sebagainya. Tapi Nabi simpan doa mustajab ini untuk syafaatkan umatnya di akhirat. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala dah awal-awal pesan kepada Rasulullah bahawa cucu dia Hasan dan Husain ni suatu hari akan mati dibunuh, seorang mati dipancung, seorang mati diracun. Tuan-tuan, cucu depan mata berlari comel. Tapi Allah dah kabarkan awal-awal Hasan dan Husain ni suatu hari nanti akan mati dibunuh. Seorang mati dipancung, seorang mati diracun. Tuan-tuan, Nabi ada doa mustajab. Kalau kita mata Allah, kita akan rasa kita kena gunakan doa ni, ya Allah selamatkan cucu saya. Tapi Nabi tak apalah cucu dia mati diracun, mati dipancung. Tapi doa ni Nabi simpan untuk syafaatkan umatnya di akhirat. Kalau hari ni doktor bagi tahu cik, mak cik masa ada seminggu saja lagi. Lepas seminggu kami kena cabut semua wayar, kami kena tutup semua switch dan tak ada harapan. Tuan-tuan, ada doa mustajab. Kita pasti akan guna doa ni. Tapi Nabi tak apa, Allah nak ambil mak tak apa, Allah nak ambil ayah tak apa, Allah nak ambil atuk tak apa, nak ambil pak saudara tak apa, nak ambil isteri, ambil cucu tak apa. Tapi Nabi simpan doa ni untuk syafaatkan kita semua di akhirat kelak. Moga-moga kita semua mendapat syafaat Nabi SAW. Yang terakhir, perjuangan Rasulullah, kasihnya Nabi melepasi sempadan akhirat. Di akhirat, di mahsyar pun, Nabi masih lagi memikirkan keadaan umat. Hari ini kita dengar sirah Rasulullah. Kita hayati perjuangan kehidupan Rasulullah SAW. Tapi di akhirat, umat Nabi akan berpeluang melihat pengorbanan Nabi yang begitu lama di akhirat. Seluruh manusia mencari seorang lelaki yang namanya Muhammad bin Abdullah. Hanya Nabi saja yang sujud di mahkamah Allah untuk syafaatkan umat. Hari ini kita cuma dengar kisah dia. Tapi di akhirat kau akan tengok dengan mata sendiri. Bukan sehari dua. Dalam masa yang cukup lama Nabi ni berjuang selamatkan umat dia seorang demi seorang. Boleh di tiang sirat, Nabi tunggu seorang demi seorang. Perjuangan Nabi sehinggalah di dalam syurga pun Nabi masih lagi memikirkan keadaan umat. Apabila kita semua duduk dalam syurga, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Kita seronok duduk dalam syurga. Maka ahli syurga semua tercari-cari di mana Rasulullah. Kami nak jumpa Nabi kami. Cari Nabi dalam syurga tak jumpa. Tanya malaikat, wahai malaikat, di mana Nabi kami Rasulullah? Kami nak jumpa Rasulullah. Kata malaikat, Nabi kamu tak ada. Dia keluar sekejap daripada syurga dia. Selamatkan umatnya yang masih lagi dalam neraka. Kita seronok dalam syurga, Nabi tinggalkan sekejap kenikmatan syurga. Bahkan dalam riwayat yang disebut nama Allah, Allah Subhanahu Wa Taala sengaja melupakan Rasulullah, bahawa Allah lupakan bahawa dalam neraka ni masih ada lagi umat Nabi SAW. Nabi tak tahu. Nabi ingat umat Nabi semua dah masuk dalam syurga. Tapi Allah sengaja lupakan Nabi bahawa sebenarnya ada lagi umat Nabi dalam neraka. Lalu Allah perintah kepada Jibril AS, wahai Jibril, kamu jenguk umat Muhammad dalam neraka. Tanya mereka apa yang mereka nak.
Jibril tanya umat Nabi dalam neraka. Maka wahai umat Muhammad, apa yang kamu nak? Kata umat Muhammad, kamu Jibril ke? Kamu kan yang selama ni bersama dengan Rasulullah. Akulah Jibril. Kata umat Muhammad, kami cuma nak kamu sampaikan salam kami kepada Rasulullah. Bagi tahu kepada Nabi kami, dia tak ingat ke kami kat sini? Dia tak tahu ke kami masih lagi dalam neraka? Jibril dengar macam ni, Jibril tahu dah. Jibril dah dapat agak lah, Nabi ni paling pantang dengar ada umat dalam neraka. Tapi Nabi tak tahu. Lalu Jibril AS mengadu pada Allah, Allah tanya, wahai Jibril, apa yang umat Muhammad nak? Kata Jibril, umat Muhammad suruh sampaikan salam kepada Nabi mereka. Allah kata, pergi sampaikan salam. Maka mata Allah, Jibril masuk dalam syurga, jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, ada orang kirim salam. Siapa kirim salam? Umat kau kirim salam. Umat semua dah ada dalam syurga. Tidak ya Rasulullah, ada lagi umat kau yang kirim salam, yang mana mereka ini masih lagi ada di dalam neraka. Nabi bila dengar macam ni, ada lagi umat aku dalam neraka. Mari sini, bawa aku jumpa mereka. Minta pada Allah, Allah izinkan Nabi jumpa umat dalam neraka. Hulurkan tangan. Memang kita banyak lupa, memang kita banyak dosa, tapi Nabi tak pernah lupakan kita. Allahumma salli ala Muhammad. Itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, junjungan yang mulia, keturunannya mulia. Baginda adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Idhar bin Ma'ad bin Adnan sallallahu alaihi wasallam sampai sisilah Nabi Ismail alaihi salam, anak kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kecintaan dalam hati kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga yang berada pada majlis ini semuanya diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga yang berhimpun pada malam ini semuanya dihimpunkan kembali oleh Allah dalam syurga Allah Subhanahu wa taala bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saya boleh sampaikan kepada jemaah sekalian. Mohon maaf terlebih masa. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk semua atas kelemahan saya. Hakikatnya kejadian baik dan buruk atas keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala.